jawab soalan dan sebagainya, maka mereka jawab bukan dengan ilmu, kerana mereka bukan ulama. Siapa yang lantik mereka? An-nas, ittaqadzan nasu, manusia yang lantik mereka. Lah ni tuan-tuan, program reality TV, marah lagi saya. Nah, program reality TV, siapa dia yang bagi menang mereka? Manusia. Hantar SMS. Tuan-tuan kalau tak mau bagi dia keluar daripada rancangan ni, tuan-tuan undilah dia. Siapa tuan-tuan tu? Manusia tu lah. Ke lembu? Manusia tu lah. Manusia tu yang sokong. Siapa yang angkat dia sebagai orang tertentu jadi masyarakat, ruusan, jadi model-model, idol-idol dalam masyarakat? Manusia yang lantik, bukan ulama yang lantik. Para ulama dulu tidak akan keluar duduk dengan orang ramai, tak akan cakap di depan ni melainkan dapat izin daripada ulama. Siapa guru yang bagi izin kita bercakap di depan? Berapa orang guru yang bagi izin kita bercakap di depan? Bidang apa yang guru kita benarkan untuk kita cakap di depan? Orang zaman tak ambil berat tentang benda tersebut. Dia cukup dengan segulung sijil, yang pi kuliah, pi tak pi kuliah, lepas tu mengaji pun tak, tidur kuat, main motor, bohong orang, balik-balik. Qala Rasulullah. Ada orang yang dia tak mengaji, kemudian dia main mengajak orang. Dia habaq dulu awal-awal, tuan-tuan, saya ni bukan nak cerita lah, tapi saya nak habaq lah kat tuan-tuan. Saya di Mesir, saya tak mengaji pun tuan-tuan. Saya ni kuat tidur, saya ni kuat main motor, nah. Ceramah kuat lah saya ni, saya kuat ceramah. Perang sana, perang sini, buh orang ni, alhamdulillah lah. Tapi mengaji dengan syekh seorang pun saya tak mengaji. Tapi kalau tuan-tuan nak dengar juga saya cakap, bolehlah duduk. Ada cakap gitu lah. Tak cakap macam tu, mai duduk depan ni cakap tu. Kalau Rasulullah SAW, perang orang pun, Masya Allah, ulama. Nampak tak? Siapa dia yang lantik dia sebagai ulama? Siapa yang angkat dia sebagai alim? Siapa yang bagi izin kepada kamu untuk cakap tentang agama? Kan sijil kamu, tuan. Zaman sijil, zaman orang guna segulung sijil untuk bercakap dengan orang. Di zaman fasad. Nah, dia lulus di Azhar, balik dapat gulung sijil, tu kira dia lah tu, ada ilmu lah tu. Tu bukan ada ilmu, tuan. Kalau kata dia ada maklumat, bukan ada ilmu. Dia ada maklumat lebih sikit lah pada orang. Orang kampung dia tak ada lah maklumat tu, dia ada lah sikit. Nampak tak? Tapi maklumat tu lah, bukan ilmu. Ilmu ni yang diwaris, yang diambil daripada nur kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu kata, aku tidak akan berfatwa lagi tidak diberikan izin oleh 70 orang ulama. 70 orang ulama yang Imam Malik jumpa bagi izin kepada Imam Malik untuk bagi fatwa, barulah dia bagi fatwa. Nampak tak? 70 orang ulama bagi izin. Al-Imam Ramli radhiyallahu anhu, Syihabuddin Ramli, selepas menulis kitab Nihayatu Al-Muhtaj, dirujuk oleh 400 orang ulama, dicek oleh 400 orang ulama kitab Nihayatul Muhtaj. Sampai ulama kata kitab Nihayatul Muhtaj, syarah Minhaj ini mengambil tempat mutawatir dalam betulnya hukum yang diletakkan oleh beliau. Kerana ulama semua setuju dengan apa yang dia tulis. 400 orang ulama yang tengok kitab dia. Bukan 400 orang pakai like kitab dia. Orang yang pakai like, ulama tak like pun. Ni ulama yang puji kitab dia, ulama yang iktiraf kitab tersebut. Nampak tak? Ini sya'nu al-qudama. Ini sya'nu orang dulu-dulu. Ni cara orang dulu. Orang zaman lah, tak, dia tengok dengan sokongan orang kepada dia. Dan siapa yang angkat dia, tuan? Masyarakat yang angkat dia. An-nas. Tengok betul tak Nabi sebut? Betul. Saya bukan tak setuju dengan program-program tu, tapi saya tak setuju. Tu ialah. Ingat. Tuan mungkin beza sikit dengan, mungkin ada yang beza dengan saya, silakan, tidak ada masalah. Tapi saya memang tak setuju. Sebab program-program itu melahirkan orang yang bukan realiti. Nama program realiti, tapi tak realiti sebenarnya. Itu program munafik, faham? Allah, silap sebut. Itu program retorik. Tu bawa ayat comel sikit. Program retorik, bukan program realiti. Retoriknya cakap je lebih. Allahuakbar. Cukup. Ada tak setuju bah? Macam mana? Setuju dah? Setuju dengan saya? Setuju. Masya-Allah. Alhamdulillah. Nah, tengok ada orang nak bangkang kot jadi peminat pencetus ummah, mana nak tahu. Ni ramai ni peminat ni. Saya pun tengok kat semalam, tengok. Masya-Allah. Bagus. Khair. Dai benda pun tentang lepas ni keluar ada yang pula kan. Nampak lain ni. Jangan nak marah saya ni.
Ustaz janganlah nafikan terus kebaikan mereka tu. Bagus mereka bawa juga orang bawa kebaikan. Daripada mereka ramai mak rempik pun ramai dah berubah tengok mereka. Berubahkan sebab mereka tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi izin tu. Tapi tak apalah, mungkin mereka sebagai penyebab untuk tarik anak-anak muda. Khair, tak ada masalah. Tapi sampai bila kita nak hidupkan dengan contoh macam tu lah. Dia satu peringkat kita kata ya bagus untuk kita nak dakwah anak muda. Tapi satu beratnya peringkat masyarakat kita, dia akan anggap ini sebagai orang yang boleh bagi fatwa. Sebab tu tanya soalan dalam majlis. Tengok tanya soalan. Okey, soalan dari penonton. Pilih nombor apa? Huruf apa? You. Okey, you. Soalan. Apakah hukumnya ni? Mengikut jumhur. Jumhur tu dia tengok jawapan tak betul. Jawab buat apa? Bila jawab saya tak tahu. Senang. Saya akan sokong kalau dia jawab tak tahu. Dia tak tahu. Terus dia buat tahu. Dia dah pening dia tak tahu. Saya minta maaf lah. Kalau saya diberi izin untuk ada di minggu depan, saya akan jawab. Saya tak tahu. Saya tak tahu jawapan untuk minggu ni. Saya memang bukan tak bersedia apa, tapi dah jawapan saya tak tahu. La adri. Yang ni kena sokong. Ni hantar SMS. Setuju. Sebab apa? Sebab dia tahu kata dia tak tahu. Tapi yalah daripada awal rancangan sampai habis rancangan, semua saya tak tahu. InsyaAllah lah episod kedua keluar. Dan biasanya dia tak akan masuk dah rancangan tu sebab dia tak berani. Sajalah saya nak nasihat tuan-tuan. Sebab apa? Sebab program-program, saya bukan nak kata dia satu peringkat itu bagus untuk nak ni, satu lagi peringkat dia akan keluarkan orang untuk hanya semata-mata untuk perniagaan. Nak bagi statistik naik tinggi dan sebagainya. Kita dalam masing-masing niat lah dengan masing-masing. Cuma baru ni ada kawan saya seorang lah di IKIM. Baru ni dia DJ IKIM ni. Dia sendiri pun tempelak dengan program tersebut. Orang ni sampai asyik ada berlakon dengan lelaki perempuan. Tuan-tuan, orang zaman dulu nak berdakwah mengaji dengan ulama'. Orang zaman lah nak berdakwah mengaji dengan artis. Hebat tak? Ialah al-hikmatu dhallatul mu'min fahaisu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah ni benda yang hilang daripada orang yang beriman. Maka ambil di mana saja kamu jumpa. Tapi masalah sekarang ni, dia lebih kepada sistem pementasan daripada sistem penyampaian ilmu. Dia lebih kepada cara pembaikan ucapan daripada ilmu yang sepatutnya dituntut. Sepatutnya hadiah pencetus ummah saya cadangkan pergi mengaji 10 tahun di Mesir. Tu betul. Tu hadiah dia. Siapa menang, hadiah dia mengaji 10 tahun. Jangan balik gitu. Balik 10 tahun, tembak ke terbang tu. Tu baru betul. InsyaAllah tak ada siapa masuk. Dan siapa pun tak mau menang perancangan tu. Sebab apa? Sebab nak kena pergi mengaji 10 tahun pula di Mesir. Masalah lah ni, sebelum menang saja, terus dapat rancangan dalam TV, terus bawa rancangan, terus masyarakat panggil, terus masyarakat anggap dia sebagai macam dia ni tok guru. Tengok. Ittakhadhan nas. Betul tak Nabi sebut? Betul. Tapi kita nak buat macam mana? Kita nak halang? Tak boleh. Nabi dah sebut. Memang akan berlaku benda tersebut. Boleh tak? Keada ayah-ayah siapa apa yang anak dia masuk pencetus rumah apa, tak apalah, buat macam mana kan. Saya terperli sikit malam ni buat macam mana. Itu pandangan saya. Tuan-tuan tak setuju tu terpulang. Saya bukan paksa tuan-tuan untuk terima. Seperti mana tuan-tuan tak boleh paksa saya juga untuk terima pencetus rumah. Itu ialah kan. Hadis yang ke-15, sesiapa yang walaupun banyak juga pencetus rumah tu anak murid saya. Ada 3 orang yang sebelum masuk pentas dia akan tak mesej kat saya. Ustaz doakan saya. Saya pun barakallahu fi. Saya akan doakan dia. Dan sama saya doa moga-moga Allah Ta'ala bagi dia untuk pergi balik ke Mesir, sambung lagi pengajian. Itu je saya doa. Jangan cepat sangat. Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirman. Siapa yang cepat sebelum sampai waktu, dia akan diharamkan untuk dapat kebaikan. Kamu masih banyak lagi, panjang masa lagi untuk kamu tuntut ilmu. Bila kamu dah sibukkan diri kamu dengan kesibukan dunia, kamu sibuk dengan masyarakat, sedangkan kamu tidak sampai lagi peringkat tersebut. Tapi kamu pandai cakap, tak apa, khair. Kamu duduk dulu dengan ulama, duduk dulu dengan a'immah, mengaji dulu dengan mereka. Kamu balik, kamu dah ada kemampuan, kamu ada dah credibility, kamu ada keupayaan untuk kamu sampaikan kepada masyarakat. Mengaji lagi, insya-Allah. Tutup guru kita zaman dulu tuan-tuan, bukan pandai cakap pun, ceramah pun tak pandai, tapi cuba baca kitab pandai, baca kitab sedap. Yang keluar daripada majlis depa ulama-ulama. Zaman lah kita berceramah, yang keluar daripada majlis kita apa dia? Kita nak keluar orang yang bercakap ya. Kita nak keluar ummah. Kita nak keluar orang yang boleh didik ummah. Siapa yang akan keluarkan ummah kalau dia tu bukan ummah? Faham tak? Kenapa Nabi boleh keluarkan ummah yang ramai? Karena Nabi itu ummah. Seperti Sayyidina Abu Bakar sebut, ya Rasulullah, idza qutiltu ana, kalau aku dibunuh ya Rasulullah, fa ana rajulun wahid. Ini tawaduk Sayyidina Abu Bakar. Wa idza qutilta anta, kalau kamu dibunuh ya Rasulullah, fa anta ummah. Kalau kamu dibunuh, kamu akan matinya umat ini.
Sayyidina Abu Bakar menganggap Rasulullah sebagai ummah. Seperti mana Sayyidina Ibrahim AS dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Ibrahim dengan perkataan ummah. Nabi Ibrahim ni bimathabatil ummah, kedudukannya seperti ummah yang besar. Maka ummah ni lah yang akan keluarkan ummah. Faham? Bukan pencetus ummah. Wallahu a'lam. Baik, hadis ke-15.